Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman yang kedua menceritakan tentang apa? Percaya pada malaikat. Kita ada 10 nama malaikat yang kita kena ketahui. Tapi tak apa. Hari ini kita bukan nak menceritakan pasal 10 malaikat ni. Kalau cerita bukan 10 malaikat ni 10 hari tak habis lah. Hari ni cuma kita nak menceritakan tentang satu nama malaikat yang kita sedia maklum. Siapa-siapa pun tahu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama malaikat ni sebanyak 2 kali, iaitu dalam suratul Baqarah ayat yang ke-98 dan suratul Tahrim ayat yang ke-4. Allah sebut nama siapa? Nama malaikat ni adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Satu ketika Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam. Nabi SAW bertanya apa? Adakah kamu akan turun lagi ke muka bumi ni setelah aku wafat? Maka Sayyidina Jibril pun menceritakan kepada Nabi, dan Sayyidina Jibril kata apa? Ya, aku akan turun lagi ke muka bumi setelah engkau wafat. Ini dalam hal keadaan. Ini yang pertamanya malaikat Jibril kata apa? Aku akan turun atas dasar apa? Untuk mengangkat keberkatan yang ada atas muka bumi ni, kerana manusia tidak percaya lagi kepada berkat. Inilah hal yang terjadi. Sebab kalau kita tengok hal keadaan kita pula ni pun, makan pun yang tak berkat, kalau kerja pun kerja yang tak berkat, kalau macam-macam lah bab berkat ni. Kalau kahwin kahwin tak tahu berkat ke berkarat ke tak tahulah kan. Kita ni mencari benda yang tak berkat saja sekarang ni. Maka malaikat Jibril turun ke muka bumi Allah ni. Malaikat Jibril first kali, malaikat Jibril Allah first pula dah no. Pertama sekali. Biasa orang Kedah ni dia memang suka cakap orang putih kerap. Yang pertama sekali ni dia akan cakap apa? Dia akan angkat keberkatan. Keberkatan ni akan diangkat dulu yang pertama. Dan yang keduanya, Nabi SAW menceritakan pula bahawasanya malaikat Jibril ni pula dia akan apa? Malaikat Jibril ni dia akan angkat rasa kasih sayang di antara sesama manusia. Ni malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi SAW. Yang kedua ni adalah angkat kasih sayang di antara sesama manusia. Dan yang ketiga, dalam masa sama juga Rasulullah kata apa? Malaikat Jibril ni dia akan angkat yakni apa? Kasih sayang juga sesama mana pula? Sesama keluarga kerabat. Apa beza di antara nombor 2 dengan nombor 3? Kasih sayang sesama manusia ni adalah macam sahabat handai, kenalan, begitulah. Dia akan hilang rasa kepercayaan, rasa iri hati, rasa meluat. Bahasa utara ni kasak, meluat nyampah hentam. Tapi benda ni terjadilah. Dan yang ketiga ni pula tu apa dia? Kerabat. Saudara dan juga kerabat. Saudara macam mana? Bukan pasal saudara Islam lagi dah. Ini adalah melibatkan dengan saudara kita, adik-beradik kita, abang, adik, kakak, apa semua ni lah. Pakak duk bergaduh habis. Kalau kita tengok law ni pun, Allah kasih sayang tu dah tak ada dah. Kerana apa? Kerana sebidang tanah. Apa istilah orang kata apa? Sebidang tanah sekangkang kera. Bergaduh cik, oi. Tak cukup, dia sihir, dia santau pula. Inilah yang dikatakan oleh malaikat Jibril, aku turun, aku akan angkat kasih sayang ni. Dari segi tu dengan adik-beradik, dengan keluarga, lah ni nak menekan, gaduh dengan pak menekan, dengan mak menekan ni biasa. Pun kes tanah juga, kes tanah tu, kes tanah wat. Ni yang jadi lah ni. Kalau kita tengok kenduri kendara pun, ya Allah Akbar, sabit sepupu sampai, kalau sepepak. Kalau orang kata apa, sepupu sepapak. Yang sepapak tu tak apa lah. Tengok lah sepapak pun, bau-bau macang pun, kum salam kan. Ni yang terjadi. Sampai ke mati pun macam tu lah. Mahabbah, kasih sayang kita tu dah tak ada lagi. Yang tadi, nombor 2 sesama manusia. Yang nombor 3 ni adalah saudara kita sendiri. Ini yang pertama, apa dia? Rasulullah kata apa? Malaikat Jibril cerita, dia angkat berkat. Bila hilang berkat, kasih sayang di antara kita, kasih sayang di antara keluarga kita. Dengan yang nombor 3, ghaib. Habis. Sebab apa?
malaikat Jibril sudah angkat benda ni. Rasa kasih sayang tu dah tak ada lagi. Ranking yang keempat pula, malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi SAW, aku turun main ni, aku nak angkat apa pula? Angkat rasa mengangkat keadilan daripada pemerintah. Pemerintah ni dah tak ada dah rasa adil. Rasuah sana sini, cik. Oi, kalau kata ada roadblock ke, kena tahan kot jalan ke. Ni bukan saya nak kata nah, tapi benda ni berlaku. Tuan-tuan pun tahu. Ataupun nak masuk kerja ke, 50. Tak apa, transfer account sikit, nanti okey, settle masalah. Keadilan tu dah tak ada lagi. Kita buang orang yang sepatutnya dapat kerja yang sebetulnya, tapi dek kerana kabel tali rapia, kita tidak ada keadilan lagi yang diamanahkan pada kita. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya, Nabi SAW cerita lagi, malaikat Jibril kata apa? Aku turun atas muka bumi ni, aku angkat juga. Angkat apa? Rasa malu. Rasa malu pada mana? Rasa malu pada kaum wanita. Perasaan malu ni tak ada dah. Kalau kita tengok TikTok ni, ya Allahu Akbar. Kalau boleh tak mau pakai baju. Kalau boleh ni tak mau pakai baju. Ni yang berlaku. Betul tak apa Nabi cerita ni? Betul ya. Zaman lah terjadi tak? Jadi ya. Apakah sekarang ni kita sedang mengalami tsunami? Bukan tsunami ayak, tapi tsunami rempuhan apa yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Itu yang kelima. Apa dia? Perasaan malu di kalangan kaum wanita sudah tidak ada lagi. Sebab apa? Malaikat Jibril mengangkat perasaan itu. Jadi sekarang ni kita boleh tengok, tuan-tuan nilai sendirilah macam mana. Beletak panjang-panjang pun sekejap lagi yang pekecam aku. Tapi kena kata orang nak buat macam mana ni, hadis Nabi. Di tangga yang ke-6 di tangga yang ke-6, macam cerita, nak cerita kereta pula no. Tak ada lah. Tapi nak abang tak berharganya benda ni. Nombor 6, malaikat Jibril kata apa? Aku mengangkat rasa sabar di kalangan fakir miskin. Orang fakir miskin ni, orang yang susah ni dah tak ada lagi rasa sabar. Kalau boleh berlumba-lumba nak jadi kaya. Dalam hal keadaan dia ni tak kaya pun, tapi mengidamkan kekayaan sampai dia hilang segala-galanya. Tu yang kata tadi ni bersangkutan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 bersangkutan. Sebab apa? Tak ada sabar. Sebab apa lagi? Sebab yang nombor 1, berkat tadi tu, manusia dah tak mau dah. Manusia dah tak mau dah. Tikam belakang ni perkara biasa tu. Dia kata nombor 2, nombor 3 tu. Lepas tu masuk pula nombor 4, pakai kabel pula kan. Lepas tu masuk nombor 5, tak ada perasaan malu. Tak ada perasaan malu tu pasal apa? Sebab dah diangkat. Jadi main nombor 6 ni orang miskin, dia menjadi apa? Tidak ada lagi perasaan sabar. Sebab apa? Diangkat oleh malaikat Jibril AS. Dan nombor 7 pula, malaikat Jibril kata apa? Aku turun yang kali ke-7, aku angkat apa? Aku angkat perasaan sifat pemurah daripada orang kaya. Orang kaya ni lepas ni dia tak ada sifat pemurah. Dia kedekut pek. Kedekut pek lah. Dekut pek mu ni lah. Kedekut pek. Kedekut ni, ya Allahu Akbar. Sampaikan dalam filem P. Ramlee Haji Bakhir kata apa? Anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Dalam Demam tu dia cerita tu. Sebab apa? Kedekut tek hidung masin. Akan berlaku benda ni. Adakah sekarang sedang berlaku? Tak tahu. Hampa yang jumpa. Aku takat ni tak jumpa lagi lah orang kaya yang kedekut. Kadang-kadang mereka tengok orang nak pergi mengaji ke apa ke, mereka bagi zakat apa. Tapi sampai satu masa mungkin hampa dah jumpa ke apa kan. Tu ala kulihal lah, hampa sendiri yang sedang menghadapinya. Ke-8 ni malaikat Jibril akan angkat kewarakan ataupun kealiman daripada alim ulama ni, geng-geng tok-tok guru ni. Waraknya tu sampaikan dia dah tak rasa malu, dia dah tak rasa
nak bagi ilmu secara ikhlas, nak pi mana pun kena ni kena anu, bayar 12,000, 13,000, 30,000 kan. Tu baru jual agama. Dia bayar tu bukannya dia guna untuk buat mak tahfiz dia ke, dia buat untuk pusat-pusat apa pengajian ke, bukan. Dia hanya menggunakan tu untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri. Kalau orang bagi tu lain cerita lah kan. Orang bagi Ferrari ke Lamborghini ke tu orang bagi, bukan dia beli. Hak ni yang dia guna, dia mencari dunia ni, dia gunakan agama untuk mencari keduniaan. Itu dia panggil kewarakan, mulalah dicabut di atas muka bumi ni. Itu yang ke-8. Dan yang nombor 9 ni hampa pun boleh tengok sendirilah. Hampa pun boleh nilai sendiri. Nombor 9 ni apa? Nombor 9 ni, Al-Quran akan diangkat dalam diri manusia yang ada di muka bumi ni. Setiap pelusuk ni akan diangkat Al-Quran. Diangkat Al-Quran ni bukan bermakna Al-Quran tu naik ke langit. Dah, bukan. Maksud kata kita ni, bak kata Sudin dalam cerita P. Ramlee, dia kata apa? Buta kayu wil. Buta kayu. Tu alif tu pun kita dah tak boleh nak sebut dah. Kalau kita perasan lah ni, budak-budak la ni, dia tak boleh sebut huruf alif, dia sebut huruf A. Dia dah sebut bunyi lah. A. Jadi main ke depan-depan ni agak-agak orang boleh tak? Bukan kata budak yang tua-tua tak boleh baca Quran pun ada. Takkan kita tunggu nak mati pun baca Quran? Kan? Kita duk tunggu tak apa, nanti tua, nanti aku baca lah Quran. Padahal Nabi SAW dah mensabdakan hadis ni. Nabi dah cerita ni dah lama dah, 1442 tahun yang dulu ni Nabi dah cerita dah pasal hal ni. Mai satu keadaan apabila malaikat Jibril turun ke atas muka bumi, dia cabut saja Al-Quran daripada hati hampa. Hampa ingat padan lah time tu. Hampa tak ada lah. Hampa tak ada. Yang ke-10 pula aku sambung gambar. Tugas malaikat Jibril turun ke muka bumi ni last job. Sebelum berlakunya Yaumul Qiyamah. Sebelum berlakunya yang pada baca Yasin malam Jumaat tu. Tak baca dah bid'ah? Tak apalah. Baca hari lain lah kan. Kalau hampa baca hari lain ke apa ke. Ini dia kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah cerita pasal apa? Hari al-yawma nakhtim. Pada hari yang tersebut tu hari apa? Hari kita dibangunkan. Kami kunci nakhtim al mulut-mulut mereka. Kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, yang akan bercakap ni pada kami ni apa dia? Aidihim wa tashhadu arjuluhum, yang bercakap ni adalah tangan-tangan saja. Dan yang menjadi saksi wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi kepada kita ni, jadi saksi ni adalah kaki-kaki mereka. Masa tu dah tak guna dah. Masa tu Yaumul Qiyamah hari kita dibangunkan, Yaumul Hisab, kita dihisab. Tapi yang ke-10 ni apa dia? Sebelum berlakunya Yaumud Dukhan semua ni, Allah, malaikat Jibril kata apa? Tugas aku yang terakhir, last job aku apa dia? Aku mengangkat iman, keimanan dalam setiap pelusuk yang ada di muka bumi ni. The last job ni cerita dia. Kalau kita berada dalam hal keadaan tu, kita dah tak beriman lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ke mana kita? Kemana kita? Renungkanlah. Kalau bola disepak, ada tempat penentu. Tapi kalau kita yang jadi hal keadaan 10-10 ni, kita ada dalam lingkungan ni, agak-agak tak mana kita.